Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, pagi ni kita akan belajar balik guna Microsoft Excel. Dan dalam kelas yang lepas kita recap balik sekejap ya. Kita belajar, saya tunjuk dalam kelas yang lepas tentang bagaimana nak buat jadual dalam Microsoft PowerPoint dan bagaimana untuk menterjemahkan jadual itu, ya, jadual statistik itu ke dalam bentuk carta, ya. Boleh jadi carta pie, carta bar, ataupun dalam bentuk graf. So hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk hasilkan jadual, dan jadual yang saya akan tunjukkan sekejap lagi adalah jenis statistik yang menggunakan nombor dan juga menggunakan formula. Dan dalam kes hari ini cuma formula yang biasalah, ya, iaitu sum. Kemudian saya juga akan tunjuk bagaimana untuk buat penterjemahan jadual itu ke dalam bentuk carta. Kali ini giliran Microsoft Excel pula. Cara nak buatnya sedikit berbeza lah, ya, jika dibandingkan dengan Microsoft PowerPoint. Okey, tanpa melengahkan masa, saya mulakan sekarang. Okey, so saya nak buat satu jadual yang ringkas, ya. Saya mulakan di sini. Saya type nombor. Saya letaklah 1, 2. Kita buat sampai 2 sahajalah, ya. Ini kita boleh, kolom ni kita boleh kecilkan, kita klik, ya, untuk dia macam ni. Ni saya highlight, saya nak ni center supaya dia di tengah, ya, kemas. Kemudian ni saya nak letak program. Okey, anda ikut sahaja. Program di sini, ini saya letak program grafik, grafik sebagai contoh, grafik. Kemudian program IT, ya, sebagai contoh. Kemudian business. Okey, ini cukuplah, ya. Tiga program ni lah, ya, saya ambil sebagai contoh. Kemudian ini saya nak tambah sedikit. Ini dia punya row ni kita boleh lebarkan, ya, kita boleh tarik macam ni sahaja supaya dia lebih besar. Ya, saya nakkan yang ni saya nak tambah sedikit. Lepas tu ni adalah jantina, ya. Kita tengok dia punya perkataan jantina tu dia tak nampak. So supaya dia nampak, kita kena cari function ni, wrap text. Wrap text maksudnya dia akan paksa, ya, apa-apa teks dia akan paksa dan cuba muatkanlah ke dalam satu sel ni. Kalau tak cukup besar, kena besarkanlah supaya muat. Okey, so jantina tu saya letak di sini. Ni yang lelaki, ini perempuan. Okey, itu dia. Ini saya kena besarkan, double klik supaya dia panjang lah. Okey, ni saya just macam ni pun boleh lah, ya. Kemudian jadual
ialah dia mesti ada border ataupun garisan. Dia tak nampak macam jadual pun, kan? So saya highlight kawasan ni. Kemudian di sini ada satu function nama dia border. Ni kita boleh klik ni, tengok ikon ni, klik ni dan buat pilihan. Dia ada banyak di sini. Saya pilihlah all borders supaya dia semua ada nampak. Okey, ini saya nak dia bold. Highlight semua ni dan ni bold, atau you boleh tekan Ctrl B pada keyboard, Ctrl B. Klik ni pun boleh supaya dia punya tulisan tu dia nampak tebal macam ni. Okey, so ini pun saya nak centerkan, ya, center. Okey, kalau nak center, ada satu lagi sejenis center align. Ini dia. Ini adalah middle align, supaya dia nampak beginilah. Okey, so ini nombor ni, saya akan masukkan apa-apa nombor lah. So grafik kita andaikan mereka ada dalam 5 orang, IT dalam berapa orang. Ini anda boleh letaklah apa-apa nombor yang anda suka letak, ya. Letak IT di sini, lelaki dia 4 orang, bisnes ni ramai sikit dalam 7 orang, perempuan dia grafik ambil 7 orang, IT 3 orang, bisnes dalam 8, ya. So anda masukkanlah apa-apa nombor, ya. Ini pun saya highlight juga, dan center. Itu dia. So sebelum ni kebanyakan jadual yang dibuat oleh anda sebelum ni kan, dia terutamanya pakai Excel, cuma key in macam ni sahaja. So hari ni apa yang saya nak tunjuk ialah kita extend sedikit jadual ni. Ni saya extend sedikit, saya highlight ni kan, dan saya klik all borders. Ini saya nak letak bahagian dia. Ini saya nak jumlah semua ni, jumlah semua ni. So kalau nak cari semua ni kan, jumlah dia, ya, 5. Saya nak tahu berapa jumlah lelaki semuanya ni. Okey, sebelum tu saya nak buat tajuk lah. Tajuk dia adalah komposisi pelajar. Ni adalah tajuk. Tajuk ni saya bagi dia bold. Saya bagi dia punya font size. Font size adalah size huruf tu, size text saya bagi besar sikit. Kemudian saya underline. Ni underline, atau tekan Ctrl U. Itu dia. Okey, so ini tajuk dia. Okey, kemudian okey, kita berbalik kepada perkara tadi. Sekarang ni saya nak tahulah, ya, berapa jumlah lelaki ni. Kalau kita kira pakai tangan, ya, secara manual, 5 campur 4 9, 9 campur 6 7, jadi 16 kan, 16. Tapi saya tak nak lah dalam hari ni, kes hari ni kamu key in 16, tak. Saya nak anda gunakan ni formula ni, insert function. Okay, so saya klik sel ini, ya, terlebih dahulu. Kemudian saya klik pada ni insert function. Saya masukkan function ni sama dengan, lepas tu bracket. Tengok ni, ni adalah D4, ya, D4. So saya key in D4. Tengok tak, D4. Okey, so ni adalah D4 adalah koordinat, dan nilai dia ialah 5. Tengok dia highlight. So saya tambahkan, ya, tambah
E, E4. So E4 merujuk kepada ni yang dia sudah highlight berwarna hijau. Kemudian saya tambah lagi dengan nilai dalam sel F4. Tengok, sel F4 pun dia dah highlight dah. So kalau saya tutup kurungan ni kan, tutup kurungan, tekan enter, secara automatik nilai 16 tu keluar ni. So saya untuk ni saya letaklah ya total. Ini adalah total. Ini saya align middle, lepas tu bagi dia bold. Okey. So yang ini pula, ni saya nak tahu berapa jumlah perempuan. So kalau nak tahu jumlahnya, saya pakai function ni, insert function, sama dengan bracket. Ini pula ialah D5. D5. Tengok ni highlight. Ini adalah campur dengan E5. Alright. Tambah lagi dengan F5. Tengok dia semua dah highlight dah. D5, E5, F5. Lepas tu tutup, dia akan jadi ni. So kalau kita kira manual dia 18. So dia dah tunjuk ya bagaimana untuk kita gunakan function ni untuk kita kira. So apa yang insert function yang akan buat ialah pengiraan itu adalah berdasarkan kepada nilai di dalam setiap sel. D5 ni sebagai contoh, satu sel. So anda boleh pilih mana-mana sel yang anda nak tambah ke, nak tolak ke, nak bahagi ke, ataupun nak darab. Tapi dalam kes ni cuma tambah sahajalah. Okey, saya extend sedikit jadual ni ke bawah. Ya. Dan ini saya nak total. Ini saya nak merge ni. Okey, ini saya nak merge center. Cari function ni ya, merge and center. Kalau tak pun kita boleh right click, dia akan muncul tu di sekitar sini. Oh, dia tak ada. Okey, setengah version tu ada setengah version tu tak ada. Oh, ada ni. Merge and center. Okey. Okey, seterusnya. Ni saya nak letak dia sebagai grand total. Grand total, jumlah keseluruhan lah. Jumlah keseluruhan ni okey. So ni teknik untuk dapatkan ni dia sama sahaja ya. Saya guna ni sama dengan, yang penting kita tahu dia punya cell number. Dalam case ni cell number dia ialah G ya, G4. Okey. Tambah dengan nilai yang dalam sel G5. Okey, saya tutup ni. Tengok berapa hasil dia. Hasil dia 34. Pengiraan seperti ni sesuai lah. Kalau table yang anda buat tu complicated, panjang, besar dan perlu banyak pengiraan kan, so teknik yang seperti ini sesuai lah anda gunakan ya, daripada kira pakai calculator, baik kira pakai insert function ni. Okey, so setakat itu sahajalah ya untuk jadual dalam Excel. Okey, selepas ni saya nak tunjuk sedikit tambahan ya, bagaimana untuk kita insert chart. Okey, so tengok ni, insert chart tu di sebelah ni. Okey, so
Ini adalah apa yang anda boleh lihatlah chart di sini. Okey. Kalau nak insert dalam Excel ni, dia lain sedikit. Tunggu sekejap ya. Okay, sorry ya, saya minum sekejap. Okay, now ni saya nak tambah chart. So bagaimana nak tambah chart? Kita pergi ke insert. Ni chart ni, semua di sini. Tapi kita tidak bolehlah tekan terus. Kalau dalam PowerPoint hari itu kan kita tekan terus kan. Tapi dalam Excel anda tak bolehlah buat begitu. Anda kena select. Kena select ni lah. Okay, bayangkanlah ya, kita just tekan, kita pakai ni lah. Tengok apa dia keluar. Dia tak keluar apa-apa. Bahaya tu. Okay, bahaya. So dengan ini teknik membuat carta di dalam PowerPoint dia tidak sama seperti carta dalam carta yang dibuat dalam Excel ni kan tidak sama seperti carta dalam PowerPoint lah ya. Okay. So saya pergi ke insert. Sebelum tu saya select dulu ni 3 ni. 3 ni ya. Dia punya tajuk dan dia punya pecahan dan nilai sekali. Ini yang data yang penting lah untuk buat carta. So saya pilihlah carta ni sebagai contoh. Kemudian ni ni barulah betul. So tengok, ini bisnes ni. Bisnes dia ada 8 orang perempuan. Yang ini biru ni lelaki. 7 orang. Yang best dia secara automatik. Tak perlu nak edit lagi. Cuma kita perlu tambah ini je lah. Tambah tajuk. Okay. So dengan ini kalau jadual tu betul ya, pemilihan sel tu betul, so you punya carta tu dia akan automatic dijanakan dan terus tanpa edit. Itu kehebatan carta dalam Excel kalau dibandingkan dengan PowerPoint dan Word. Okey kelas, ini sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Have a nice day.